Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan lagi dalam sesi kelas fardu ain kita ini. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini menambahkan lagi ilmu kita, menambahkan lagi pengetahuan kita, dan menambahkan lagi kita punya ibadat kita, kan, menambah baik ibadat kita. Okey, baik. Hari ini kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Penawar Bagi Hati, menceritakan tentang pasal yang ketiga pada menceritakan lidah. Kita masih belum habis lagi cerita tentang lidah. Jadi hari ini kita akan sambung perbicaraan dalam kitab ini, iaitu tentang lidah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatun munafiqu salasatun, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza u'tumina khana. Ayatul munafiqu salasatun, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza u'tumina khana. Okey, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini cerita tentang tiga tanda orang munafik. Jadi tiga tanda ni dia melibatkan anggota badan kita, iaitu lidah. Masuklah maudhu'nya, masuklah dalam topik yang kita nak bincang pada hari ini, iaitu tentang lidah tadi, sambungan tadi, kan. Jadi tanda munafik itu ada tiga. Nabi kata ni tanda ni tanda besar, tanda besar. Ada lagi tanda-tanda munafik yang lain. Tapi kita tak boleh nak tunjukkan kepada orang, kata orang tu munafik, orang ni munafik, tak boleh lah, kan. Cuma itu adalah alamat saja. Itu hanya adalah tanda saja, bukan menentukan seorang itu munafik ataupun tidak. Ini untuk kita mengukur sama ada ke tidak sifat nifak itu, sifat munafik itu pada diri kita. Bukan untuk kita tengok, bukan untuk kita cek pada orang lain, kan. Masing-masing tengok sendirilah diri kita sendiri macam mana, kan. Apa tiga tanda munafik itu? Iza hadasa kazaba, apabila dia bercerita, apabila dia bercakap, nescaya dia berdusta. Itu tanda orang munafik itu, dia suka berdusta. Apa itu dusta? Dusta ni iaitu bohong lah, kan. Bila dia cakap, dia akan bohong. Dia akan bohong, dia akan dusta, dia akan tipu, kan. Tu tanda-tanda orang munafik lah. Biasa dia akan ada benda macam ni lah. Sebab apa dia bila cakap tipu? Sebab orang munafik ni, kalau ikutkan sifat munafik ni, dia di luarnya nampak beriman, di dalamnya kufur. Dalam tak beriman. Luar dia kata dia percaya pada Allah, tapi dalam hati dia tidak mempercayai Allah. Di luar dia kata Rasulullah itu adalah Rasul, tetapi dalam hati dia kata Rasulullah itu bukan Rasul. Tu munafik yang sebetulnya, yang itulah, kan. Ini hanya tanda. Sebab tu kita tak boleh nak hukum kata seorang tu munafik. Sebab apa? Perkara dalam hati ini hanya Allah saja yang tahu. Dia tu berpura-pura ataupun tidak, hanya Allah saja yang tahu, kan. Okey. Jadi apabila dia bercakap, dia akan berdusta, dia akan bohong. Dan apabila menjanjikan ia akan kebaikan, nescaya menyalahi ia akan janjinya. Jadi orang yang munafik ni juga kebiasaannya, dia bila dia janji, dia akan menyalahi janjinya, kan. Dia akan menyalahi janji. Dia janji macam lain, lepas tu dia buat macam lain. Dia tidak berusaha untuk menunaikan dia punya janji dia. Apa yang dia sebut tu hanya sekadar bercerita saja, kan. Tidak menunaikan janji ni sebenarnya, kalau kita cek balik, sama dengan dusta tadi. Lebih kurang sama lah dengan dusta tadi, kan. Tapi ni dia menyalahi janji. Bila awal-awal lagi dia sebut, dia dah ada dalam hati dia tak mau buat pun
janji yang dia buat. Tapi kalau dia berusaha buat tu lain lah, tu cerita lain lah. Sebab tu kita tak boleh nak hukum macam tu je. Kan? Kita kena tengok dulu dia punya apa yang dia buat tu, sama ada dia dah udah usaha ataupun tidak. Dan apabila dipercayai akan dia, nescaya khianat ia. Apabila dia dipercayai, diberi satu tanggungjawab, diberi satu amanah, tapi dia menyalahi amanah tu. Orang suruh simpan duit, kan, tolong simpan duit, dia bukan simpan duit tu, dia guna, kan. Orang bagi kat dia suruh buat benda ni, tapi dia tak buat, kan. Dia tak buat benda tu, kan. Itu antaranya lah, kan. Sama juga kita dengan Allah Ta'ala ni, kan. Allah suruh kita berada di atas dunia ni, suruh kita yang beramal ibadat, tapi kita tidak beramal ibadat. Maka itu kita menyalahi kita punya amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara tanda-tanda jugalah, tanda-tanda munafik. Tapi bukan untuk kita belajar hadis ni bukan untuk kita menghukum orang, bukan untuk kita menghukum orang lain. Bukan kita meletakkan hukum pada munafik itu pada orang lain. Tak. Untuk kita cek sama ada ataupun tidak sifat ini dalam diri kita, kan. Yang ada pada orang lain tu terpulang dekat dia lah, kan. Ni kita duk sibuk cerita pasal orang, kan. Kita lupa diri kita sendiri, kan. Jadi bila kita sibuk cerita pasal orang, kita akan merasa diri kita lah yang paling baik sekali, kan. Tu bila kita duk cerita pasal orang lah, kan. Sebab tu Nabi dia bukan duk syorkan kita untuk cerita pasal orang. Dia tak bagi mengumpat lah. Itu kita dah cerita dah awal tu, jangan mengumpat, kan. Okey, jadi habis itu tiga tanda munafik, dan tiga-tiga ni melibatkan satu anggota, iaitu lidah. Sebab tu dia disebut di sini, sebab melibatkan lidah tadi. Sebab bab ni kita cerita tentang lidah. Ini kita nak cerita tentang lidah, Dan seperti berbantah-bantah, ini kesalahan yang kita lakukan dengan lidah. Maksudnya kalau kita buat benda yang telah diceritakan, antaranya mengumpat lah, itu dah cerita dah, kan. Itu maksudnya kita telah menyalahgunakan lidah kita, kan. Menyalahgunakan lidah tu menyalahi amanah Allah tadilah. Allah bagi lidah kepada kita bukan untuk kita mengumpat, bukan untuk kita kata kat orang, kan. Dan seperti berbantah-bantah tadi, kan. Yang kedua itu bukan yang kedua lah, yang berikutnya iaitu berbantah-bantah. Itu antara sifat yang tak baik. Itu adalah antara yang penggunaan lidah secara yang tidak betul lah, kan. Berbantah-bantah dan berkata-kata pada barang yang tidak memberi faedah. Berbantah-bantah dan berkata-kata pada benda yang tidak memberi faedah. Dia ada kait dah lah, kan. Dia ada kait macam mana? Berbantah-bantah ni ada yang boleh. Berbantah-bantah ni maksudnya kita berdebat, kan. Berdebat dan berkata-kata, bercakap-cakap pada benda yang tidak memberi berfaedah, yang tidak memberi faedah. Cakap benda yang sia-sia, kita berbantah, kita berbalah benda yang sia-sia, tak memberi faedah pun. Nabi kata benda tu, kalau benda tak memberi faedah, itu adalah salah daripada sisi agama lah. Tak apa-apa nak elok lah, kan. Tak apa-apa nak elok, dia tak dah sampai haram. Tapi kalau kita berterusan atas benda yang sia-sia ni, dia akan menyebabkan haram, kan. Kalau kita berbantah benda yang berdosa, halal dan juga haram, tu lain cerita tu, kan. Kalau tersalah, problem tu benda tu, kan. Jadi nak berbantah ni, biar bantah benda yang memberi manfaat. Nak cakap, biar kita cakap benda yang memberi manfaat, kan. Lagi bagus kalau benda yang kita bantah tu, benda yang kita berbalah tu, orang dengar ataupun kita dengar, menguatkan lagi iman kita, okey, no problem. Tapi kalau kita jadi ikut ralik tu, tu tak payahlah. Bantah tu yang menghabiskan masa saja, bantah-bantah ni, kan. Dan kadang-kadang bantah-bantah ni pula, kita berbalah ni, kita berdebat ni, kadang dia boleh bawa pada permusuhan. Itu na'udzubillah min zalik lah, kan. Bila musuh itu bukanlah yang Islam nak, dalam keadaan kita berhujah dan sebagainya. Itu bukan cara Islam lah, kan. Kemudian berkata-kata benda yang memberi faedah lah. Nak cakap benda yang memberi faedah, kan. Jangan cakap benda yang tak berfaedah. Mengumpat itu benda yang tidak berfaedah lah, kan. Okey.
Antaranya lagi benda yang tidak memberi faedah itu kita bercakap banyak, bersembang banyak tentang makanan. Itu sebenarnya tak memberi faedah lah. Kalau ikut dalam kitab ni, nanti depan dia akan cerita tentang makan ni. Bila kita terlalu banyak cerita tentang makan, itu adalah perkara yang sia-sia dan boleh bawa pada haram lah. Boleh bawa pada berdosa, kan? Sabda Nabi SAW, min husnil islami al-mar'i tarkahu ma la yu'nihi. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yu'nihi. Ada setengah dia baca ma la ya'nihi, kan? Tak apa yang mana-mana, baris tak kisah yang mana, kan? Jadi kita tengok apa terjemah, apa maksud hadis ni, kan? Untuk kita ambil pengajaran hadis ni. Kalau kata hadis dhaif sekalipun, itu untuk kita mengambil pengajaran, untuk kita menjadi gemar kepada amal ibadat, kan? Bukan untuk kita bergaduh, bukan untuk kita berhujah. Ni kita asyik dah bergaduh je. Hadis dhaif kita gaduh pasal hadis dhaif, padahal kita tak ada ilmu pun pasal hadis tu, kan? Artinya maksud hadis tadi, setengah daripada keelokan Islam, seperti setengah daripada keelokan Islam, seseorang itu meninggalkan ia akan barang yang tidak memberi manfaat akan dia. Jadi setengah daripada eloknya Islam kita ni, nak tengok agama kita ni elok ke tak, kita ni, diri kita sebagai seorang Islam ni elok ke tak, kita meninggalkan benda yang sia-sia. Meninggalkan benda yang tidak memberi manfaat. Tak memberi manfaat ni maksud sia-sia lah, tak ada guna lah. Benda yang tidak ada guna. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberi guna. Memberi guna ni kat mana? Tidak memberi guna kepada orang Islam tu pada dunianya. Pada dunia kita lah. Kita benda tu memberi manfaat pada dunia apa tak ada, kan? Tak ada manfaat pada kerja kita, tak ada manfaat pada kehidupan kita, kan? Itu sia-sia lah. Atau tidak memberi manfaat juga pada akhiratnya. Jadi orang Islam yang elok, orang Islam yang bagus, orang Muslim yang bagus, dia meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat kepada dunianya, dan dia pun meninggalkan juga benda yang tidak memberi manfaat pada akhirat dia, kan? Mesti ada manfaat benda tu. Benda yang sia-sia tak buat, kan? Tu sebagai seorang Islam yang baiklah, kan? Tu cerita pasal kereta. Tengok juga lah, kan? Ada yang beri manfaat, ada yang sia-sia. Bukan kereta je lah, sama juga dengan benda yang lain. Kalau benda agama tidak ada yang sia-sia lah. Benda agama ni banyak lah, antaranya ilmu bahasa Arab ke, itu semua ada nilai agama lah dalam tu, kan? Tapi kalau fardu ain lebih-lebih lagi lah, kan? Cerita tentang akidah, cerita tentang fiqh, cerita tentang ibadat, kan? Kemudian cerita juga tentang hati. Ni kan kita dah bincang ni, kitab yang kita dah baca ni, kan? Penawar bagi hati ni, kan? Itu cerita tentang hati. Sebab apa? Sebab dia tidak terkeluar daripada apa yang Nabi sebut, yang dalam hadis Nabi itu, iaitu iman, Islam dan juga ihsan. Tu tiga benda tu, itu asas dalam kita beragama. Tu benda penting. Tiga ni jugalah terbitnya yang fardu ain ni, kan? Tiga ni juga terbit. Yang lain cabang daripada tu. Tapi kalau nak faham ilmu tu, kalau kena belajar ilmu, kena wajib lah. Jadi wajib jugalah. Jadi kena juga kita belajar ilmu tersebut. Contoh ilmu bahasa Arab. Kalau kita nak faham Al-Quran, mesti faham bahasa Arab, kan? Bukan mesti faham bahasa Arab tu kita faham tu ayat tu, tak juga. Kena tengok tafsir lah. Tafsir kebanyakannya bahasa Arab lah. Ada juga yang Rumi, tapi yang Rumi ni kebanyakannya dia lebih pada terjemahan. Okey, baik. Sabda Nabi SAW lagi. Jadi kita benda yang tidak memberi manfaat tadi, Okey, terajak sikit. Okey. Jadi tidak memberi manfaat pada dunia dan akhirat, dan juga seperti mengadu-ngadu. Mengadu-ngadu. Apa maksud mengadu-ngadu ni? Kan? Bahasa senang kita sebut ni batu api lah, kan? Tu bahasa mudahnya. Ataupun mengadu-ngadu ni maksud dia melaga-lagakan antara dua orang Islam. Tu melaga-lagakan, sebab dia menyebabkan orang lain bergaduh. Kita jangan jadi tu. Kebanyakan kadang benda yang kita cakap tu kita tak perasan, menyebabkan antara orang lain bergaduh, kan? Antaranya tipu tadilah, kan? Dengan sebab kita menipu, dia akan menyebabkan orang lain bergaduh.
kan. Tu antara. Tapi kalau tambah lagi, kalau kita saja nak bagi orang tu gaduh, kan, tu lebih teruk lagi lah, kan. Jangan ada. Sebab apa Nabi kata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata namamun, tidak masuk syurga orang yang mengadu-ngadu. Orang yang mengadu-ngadu ni tidak masuk syurga berdasarkan hadis yang disebut tadi lah, kan. Menceritakan akan dia oleh Bukhari. Hadis ni diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ni hadis ni diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. La yadkhulul jannata namamun. Dan ada riwayat lain, hadis ni panjang lah, kan. Tapi dia ambil sini konteks yang kena dengan tajuk yang kita nak bincangkan ni. Jadi yang ni lah, kan. Tidak masuk syurga orang yang mengadu-ngadu. Daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, dan sungguhnya telah ittifaq ulama atas bahawasanya mengadu-ngadu itu dosa besar. Melaga-lagakan orang ni dosa besar berdasarkan ittifaq ulama ni, maksudnya ulama bersependapat, kan. Ulama bersetuju, ulama bermuafakat, kan, mengatakan bahawasanya melaga-lagakan orang ni adalah dosa yang besar, kan. Adalah dosa besar. Jadi kita kena elaklah benda tu. Dan sebab tu Nabi suruh kita kurang bercakap. Kalau kita terlalu banyak cakap, takut sebab benda yang kita cakap tu akan menyebabkan orang lain bergaduh, kan. Itu benda dah lah, kan. Okey, mana tadi? Dosa besar iaitu memindahkan perkataan setengah manusia kepada setengah yang lain kerana tujuan membinasakan antara mereka itu. Ni dia kata mengadu-ngadu ni apa dia huraikan lagi, kan. Kita kata tu macam tu lah, kan. Tapi ulama Syekh ni dia huraikan lagi, pengarang kitab ini dia huraikan lagi. Dia kata iaitu kita memindahkan perkataan seseorang kepada orang yang lain. Contoh, orang tu tidak cakap pun benda tu, kan. Tak cakap pun benda tu, tapi kita cerita kat dia. Kalau tak cakap, okey, tak cakap. Orang tu kita tak cakap. Tapi kalau orang tu cakap, contohnya orang kata tak elok di belakang kita, kawan kita dengar, kan. Kemudian dia datang dekat kita, dia kata aku dengar dia tu cakap kat hang macam ni lah, kan. Dia kata tak elok kat hang lah. Kita pun marah. Dengan apa? Dengan sebab orang kawan kita tadi memindahkan cakap daripada seorang kepada kita. Asalnya kita tak tahu. Bila dia bawa, kita jadi tahu. Bila kita jadi tahu, kita jadi marah, dan kemudian kita akan gaduh dengan orang tu. Nampak tak? Lepas tu kita pun tersebut juga. Aku tahu, teruk lah dia tu kalau itu. Dia ambil pula cakap kita, dia pergi cerita pula dekat orang sana. Nampak tak? Itu benda yang akan menyebabkan kemusnahan. Itu dari segi konteks kecil, dia benda ni nampak kecil, tapi nanti dia akan bawa pada yang sangat besar, sehingga boleh menyebabkan berlakunya peperangan, kan. Tu na'udzubillah min zalik lah, kan. Sebab tu Islam larang, sebab tu dia menjadi dosa besar, kan. Sampai binasa lah, perang tu binasa lah tadi. Membinasakan antara dua pihak tadi, kan. Jadi dua-dua bila berperang, dua-dua pun binasa, kan. Yang dia bawa cerita ni, dia tak ada apa, dia gelak lah, kan. Tu antaranya yang selalu buat kita macam ni syaitan lah. Tapi bukan syaitan saja lah, sebab manusia pun ada juga yang buat benda macam tu. Dan menjadikan mereka itu berkelahi, antara orang Islam tadi berkelahi, bergaduh habis dua orang tadi, kan. Antara kita pun kita gaduh antara sebab tu lah. Cuba kalau kita tengok kita gaduh, kan. Cuba tengok apa sebab. Sehingga kan dalam keluarga pun bila bergaduh pun biasanya akan ada sebab yang ketiga. Punca dia tu kat mana menyebabkan kita bergaduh tu. Tu kena check balik. Kadang tengok drama pun, drama tu pun kita boleh bawa keluar untuk jadi bahan gaduh. Jadi drama tu pula jadi bertuapi, kan. Tu tengok juga benda lah, kan. Okey, baik. Adapun memindahkan perkataan kerana nasihat bagi mereka yang dipindahkan perkataan kepadanya, maka wajib ia tiada masuk ia dalam mengadu-ngadu yang dilarang. Tapi kalau kita nak pindah tu tujuannya untuk nasihat. Bila nasihat ni maksudnya kita guna perkataan yang baik lah. Menggunakan perkataan yang baik,
Benda yang patut cerita, kita cerita. Benda yang tak sepatutnya cerita, jangan cerita. Jangan tambah-tambah cerita. Tu baru dia panggil nasihat lah. Contohnya dengan kita cerita tu, dia akan jadi lagi rajin ibadat. Akan jadi lebih baik. Akan lagi rajin buat kerja. Tu contohnya lah kan. Itu antara benda-benda yang kita kena perhatikan kan. Jadi lidah ni kena jaga sangat lah. Kena jaga sangat kan. Orang kata telajak perahu boleh undur, telajak kata tak boleh nak buat apa lah kan. Ada lagi Nabi kata lidah itu diumpama pedang kan. Bila dia putus tak boleh nak sambung balik dah. Tak boleh nak sambung balik dah. Kalau boleh sambung balik pun dia tak jadi seperti mana yang asal dan kata pengarang, dan ketahui olehmu bahwasanya lidah itu sebanyak-banyak anggota. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita akan dapat sambung kelas kita pada masa akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum.